Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwali binti Sarifuddin, nombor matrik 1220739. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kerja kumpulan kami, iaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Filem ini merupakan karya yang dinukilkan oleh Hamka pada tahun 1938. Cerita Zainuddin yang tidak direstui menyebabkan Hayati terpaksa menerima Aziz yang merupakan pilihan orang tua Hayati sendiri. Hayati dan Aziz akhirnya berpisah akibat konflik kewangan. Kemudian, Hayati pula menaiki kapal tanpa lambayan perpisahan daripada Zainuddin. Seterusnya, permasalahan kajian. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini adalah sebuah filem yang mengisahkan tentang suatu budaya yang amat kuat dengan pegangan adat istiadat mereka. Dalam filem ini, adanya suku Minangkabau menentang dengan tegas dalam menjalinkan hubungan terhadap seseorang yang dikatakan tidak mempunyai suku. Isu permasalahan identiti budaya yang ditampilkan menjadi salah satu punca konflik yang terjadi dalam filem ini. Kita teruskan lagi dengan objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti isu utama dalam filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang kedua, menganalisis hubung kait antara filem ini dengan falsafah. Yang ketiga, mengkaji elemen kekuatan dan kritikan dalam filem ini. Skop kajian. Skop kajian ni untuk melihat watak yang terlalu berpegang teguh pada adat sehingga memberi kesan mendalam terhadap beberapa watak yang lain. Sifat perwatakan digambarkan melalui tindak tanduknya, cara berfikir, bercakap, rupa paras kepercayaannya dan ideologi serta gambaran perasaan seseorang. Saya Muhammad Afnan bin Khairul Anwar, nombor matrik 1220749. Saya ingin meneruskan pembentangan ini dengan menguraikan bahagian sorotan literatur. Sebab ini membincangkan mengenai kajian yang telah dibuat berkaitan isu-isu berbangkit yang terdapat di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Melalui kajian beliau berkenaan dengan isu utama di dalam novel yang jadi adalah berkenaan dengan sistem sosial yang wujud dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Beliau banyak mengulas dari segi watak yang cuba diketengahkan oleh penulis, iaitu Hayati sebagai seorang gadis Minangkabau yang dibesarkan dengan suasana penang adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Di dalam kajian beliau menyatakan penulis novel ini memilih Hayati untuk memberi suatu mesej kepada masyarakat supaya jadi seperti Hayati. Antara situasi yang berlaku di dalam kisah ini ialah Hayati sebagai seorang gadis Minangkabau yang terpaksa bergelut di dalam budaya dan adat masyarakat Minangkabau yang konservatif dan tidak lagi praktikal untuk diamalkan dalam kehidupan melalui watak yang ditunjukkan oleh Hayati ini. Hakikatnya adalah golongan muda yang melakukan perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan sosial mereka. Golongan konservatif yang begitu kuat berpegang dengan adat pula dilihat tidak dapat menerima pembaharuan dan tidak mahu menerima perubahan. Inilah yang menjadi punca utama kepada berlakunya pergelutan yang dialami oleh masyarakat ketika itu. Keadaan ini menjadi bertambah rumit apabila sebahagian daripada mereka menganggap adat mereka lebih tinggi dan mulia, sehingga mengatasi hak-hak masyarakat yang hidup di dalam adat dan budaya Minangkabau ketika itu. Dalam kisah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini telah menimbulkan beberapa spekulasi yang melibatkan adat, status kekeluargaan dan juga durasi sosial. Oleh itu, sorotan literatur yang dilaksanakan oleh Wilami pada tahun 2006 menyatakan konflik dalam sastra merujuk kepada satu siri yang boleh dieksploitasi. Makna kata, imej berdasarkan plot menerangkan pelbagai jenis cabaran protagonis dalam sastra. Sebagai contoh, dalam kisah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini berlaku konflik antara Zainuddin dan juga Hayati sebagai watak utama dalam kisah ini kerana kisah penciptaan mereka yang tidak direstui oleh keluarga dengan alasan tidak bersekutu ataupun tidak beradat. Oleh itu, dapat dilihat bahawa suatu kisah ataupun plot cerita itu lebih menarik sekiranya diletakkan watak protagonis ataupun watak konflik yang memainkan peranan besar dalam suatu kisah.
Begitu juga dengan sorotan literatur yang dilaksanakan oleh Sukanto pada tahun 1982. Beliau juga bersetuju bahawa proses konflik akan menjadikan satu-satu plot cerita itu lebih menarik dan lebih efisien untuk ditonton, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalam kisah tenggelamnya kapal Venus ini. Seterusnya, kaedah kajian. Terdapat beberapa kaedah kajian yang digunakan semasa melakukan kajian ini. Antaranya ialah kaedah pemerhatian. Kaedah ini dilakukan adalah dengan menonton filem Tenggelamnya Kapal Vanowitch. Melalui kaedah pemerhatian, dapatlah menghayati konsep jalan cerita filem ini bagi mendapatkan maklumat tentang kajian yang dijalankan. Hal ini juga dapat memudahkan tugas pencarian maklumat berkaitan objektif yang ditetapkan. Seterusnya, kaedah yang digunakan adalah kaedah kepustakaan. Kaedah ini adalah melalui pembacaan novel Tenggelamnya Kapal Vanowitch yang ditulis oleh penulis yang bernama Hamka. Kami mengambil maklumat yang berkait rapat dengan objektif yang dilakukan melalui buku novel tersebut. Akhir sekali, kaedah yang digunakan adalah kaedah bahan secara atas talian. Kaedah yang digunakan adalah dengan melayari link filem tersebut bagi mendapatkan sedikit sebanyak maklumat tentang kajian ini. Okey, baik, ini adalah merupakan objektif yang pertama dalam kajian ini yang menerangkan tentang kajian terhadap elemen kekuatan dan kritikan dalam filem Tenggelamnya Kapal Vanowitch. Okey, bagi elemen kekuatan terdapat dua unsur yang penting, iaitu pesanan kemanusiaan yang mendalam dan pemahaman budaya dan tradisi. Bagi pesanan kemanusiaan yang mendalam, mengisahkan tentang cinta antara Zainuddin dan Hayati yang menitik beratkan tentang kepentingan cinta dan pengorbanan tanpa mengedepankan kepentingan diri sendiri. Jadi dalam filem ini mempunyai pesan utama, iaitu cinta sejati yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Contohnya, Zainuddin dan Hayati menghadapi pelbagai rintangan, termasuk perbezaan status sosial, namun mereka menunjukkan keberanian dan keikhlasan dalam mempertahankan cinta mereka. Jadi mesej ini mengajarkan tentang kepentingan menerima dan menghormati orang lain tanpa mengira status sosial, etnik atau apa-apa agama pun. Jadi untuk unsur yang kedua ialah pemahaman budaya dan tradisi. Jadi filem ini menggambarkan dengan terperinci tentang budaya Minangkabau yang kaya dan tradisi masyarakat yang kuat. Contohnya unsur budaya seperti adat resam, sistem kekerabatan dan nilai tradisional yang menjadi asas penting dalam filem ini. Filem ini juga menggambarkan dengan tepat tentang perkahwinan, pakaian tradisional, logat, bahasa dan dialek yang digunakan dalam budaya Minangkabau. Pemahaman budaya dan tradisi ini mengajar kita tentang pentingnya menghormati dan memahami budaya dan tradisi orang lain dan bagaimana kita menjaga warisan budaya sebagai identiti dan kekayaan masyarakat. Khususnya kita lihat tentang elemen kritikan sosial yang terkandung dalam filem ini. Jadi filem ini memaparkan kritikan sosial yang kuat terhadap beberapa isu penting, termasuk diskriminasi etnik dan kaum, pengaruh budaya kolonial Belanda serta perbezaan sosial dalam masyarakat. Okey, untuk yang pertama, filem ini dia menghadirkan kritikan yang tajam terhadap diskriminasi etnik dan kaum. Ia menggambarkan dengan jelas bagaimana watak utama, iaitu Hayati, mengalami penolakan dan ketidakadilan akibat daripada perbezaan etnik dalam masyarakat. Jadi hal ini membangkitkan persoalan tentang keadilan sosial dan peluang yang sama di antara kumpulan etnik yang berbeza. Filem ini dia juga mengajar kita untuk merenung kesan negatif diskriminasi tersebut yang melanggar prinsip kesamaan dan persaudaraan antara individu dari latar belakang yang berbeza. Dalam konteks ini, ia mengkritik pemikiran yang sempit dan prasangka yang menghalang penghayatan kepelbagaian manusia serta menggalakkan pembinaan masyarakat yang inklusif yang menghormati setiap individu tanpa mengira etnik dan kaum. Okey, selanjutnya filem ini dia turut mengkritik pengaruh budaya kolonial Belanda terhadap masyarakat. Ia menunjukkan bagaimana dominasi budaya asing yang merosakkan nilai-nilai budaya tempatan dan menindas kebebasan individu. Kritikan sosial yang kuat tercermin dalam ketidaksamaan sosial akibat pengaruh budaya penjajah. Kritikan sosial yang contohnya
Zainuddin, seorang lelaki yang kaya berketurunan Jawa, dia tidak diakui oleh masyarakat Belanda kerana mereka menghadapi diskriminasi dan halangan sosial, terutama dalam konteks perkahwinan dan hubungan antara etnik. Ini mengkritik ketidakadilan sosial yang timbul akibat dominasi budaya penjajah seperti hierarki sosial yang bergantung pada latar belakang etnik dan status sosial. Yang terakhir, perbezaan sosial dalam masyarakat. Ia menggambarkan ketidakadilan yang timbul akibat perbezaan status sosial. Contohnya hubungan antara Zainuddin dengan Hayati dihadapkan kepada penolakan dan halangan akibat perbezaan status sosial mereka. Jadi filem ini dia mengkritik norma perkahwinan yang membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Jadi kritikan ini mendorong kita untuk berfikir secara kritis tentang perbezaan sosial yang tidak adil dan mengkritik sistem yang menghalang keseksama dan kebahagiaan individu berdasarkan faktor sosial dan ekonomi. Jadi keseluruhannya, Tenggelam Kapal Van der Wijk adalah sebuah filem yang penuh dengan kritikan sosial yang kuat terhadap diskriminasi etnik, pengaruh budaya kolonial dan perbezaan sosial. Objektif kedua ialah mengenal pasti isu-isu utama dalam filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama, perbezaan suku dan adat. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menyisahkan percintaan antara Zainuddin dan Hayati yang tidak kesampaian kerana lamaran Zainuddin ditolak atas alasan dia tidak bersuku dan tidak beradat. Ayah Zainuddin adalah berketurunan Minang, tetapi tidak pada ibunya pula berketurunan Bugis. Hal tersebut pula berbeza dengan Hayati kerana dia adalah seorang perempuan dari golongan bangsawan dan mulia. Keluarga Hayati memilih Aziz yang berketurunan asli Minang dan berasal dari keluarga terhormat. Yang kedua, terkikisnya hak-hak wanita. Ia digambarkan oleh watak Hayati yang tidak boleh memilih pasangan yang dicintainya. Wanita pada ketika itu tidak boleh membuat keputusan. Sebaliknya, sebarang keputusan hendaklah diputuskan oleh ketua adat. Yang ketiga ialah pengamalan agama Islam. Musyawarah biasa dilakukan penghulu ada Minangkabau untuk mencari kata mufakat dari apa yang dirundingkan. Misalnya, melakukan musyawarah dengan keluarga dalam menentukan pasangan hidup. Ini digambarkan pada adegan Datuk Hayati memulai pembicaraan di Rumah Gadang bagi mencari persetujuan bersama tentang lamaran Zainuddin dan Aziz kepada Hayati. Selain itu, sistem penandaan pakaian wanita Minangkabau. Wanita Minangkabau bertudung dan berpakaian tertutup kerana ianya merupakan budaya turun-temurun yang dinilaikan dalam keseharian masyarakatnya. Wanita Minangkabau berpegang teguh pada nilai-nilai adat serta Islami dan mereka tidak terpengaruh pada budaya Belanda yang pada saat itu cenderung dengan pakaian terbuka. Akhir sekali, adegan Ibu Bang Muluk menasihati Zainuddin. Pada ketika itu, Zainuddin berasa sedih atas kematian ibu angkatnya dan Ibu Bang Muluk dengan pantasnya menasihati dan memberi semangat kepada Zainuddin agar dia tidak melakukan perkara yang tidak elok seperti membunuh diri atas alasan dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Ilmu yang diketengahkan dalam filem ini adalah metafizik dan epistemologi. Metafizik adalah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara yang bersifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan sesuatunya. Bidang pembincangan metafizik yang sesuai bagi filem ini ialah causality dan free will and determinism. Causality merupakan keadaan di mana satu peristiwa, proses atau keadaan menjadi penyebab kepada berlakunya peristiwa, proses atau keadaan lain. Filem ini menunjukkan salah satu adat Minangkabau adalah tidak boleh mengahwini seseorang yang tidak jelas asal-usulnya. Disebabkan ini, adat yang teguh menjadikan hubungan antara Zainuddin dan Hayati mendapat tentangan oleh masyarakat suku adat. Perbincangan metafizik yang kedua adalah free will and determinism. Ia membawa maksud kehendak bebas dan ketentuan. Dalam filem ini, sepanjang perkahwinan Hayati dan Aziz, Hayati tidak berpakaian seperti dulu, iaitu berpakaian sopan, berbaju kurung dan berselendang. Tetapi, selepas berkahwin dengan Aziz, dia selalu mengenakan pakaian terdedam mengikut gaya barat. Cabang falsafah yang kedua ialah epistemologi, iaitu satu cabang yang membahas secara mendalam sesuatu proses atau usaha untuk memperoleh pengetahuan. Berdasarkan filem ini,
Zainuddin sanggup meninggalkan keluarganya untuk mencari dan mendalami ilmu agama demi mencapai cita-citanya. Seterusnya, bagi rumusan, kami telah menceritakan tentang suku Minangkabau yang taat pada aturan dan budaya. Kami juga mengenal pasti elemen falsafah yang terlibat, iaitu elemen metafizik, epistemologi dan aksiologi. Kami juga telah menjalankan kajian tentang sikap diskriminasi yang wujud terhadap orang bercampur bangsa yang telah berlaku di dalam masyarakat Minang pada masa itu. Seterusnya, implikasi. Isu wanita menjadi mangsa diskriminasi di mana ia telah berlaku pada Hayati yang merupakan watak utama filem ini. Selain itu, isu ini juga masih berlaku di dunia kini apabila semakin ramai wanita yang mula untuk membuka bisnes bagi menambah pendapatan mereka atas sebab tipisnya peluang untuk naik pangkat juga rendahnya gaji yang dikenakan kepada mereka. Mereka juga sering dipecat apabila meningkat umur, selepas berumah tangga dan apabila hamil. Positifnya, filem ini telah berjaya menarik perhatian penonton dari pelbagai latar belakang dan berjaya mempengaruhi kehidupan orang ramai. Akhir sekali, ia juga telah mampu memberikan gambaran sosial yang positif kepada masyarakat kini. Berikutnya adalah cadangan. Untuk mencegah hal diskriminasi daripada berlaku, setiap orang perlulah mempunyai fikiran yang rasional dan kritis. Selain itu, pendidikan yang baik pula semestinya mampu memberi kefahaman tentang kepelbagaian budaya yang wujud dalam masyarakat.